Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Anggo ingin membentangkan tajuk kertas kerja iaitu peranan institusi keuangan bukan bank di Malaysia. Okey, grup ini terdiri daripada diri saya sendiri, Ahmad Firdaus Hakimi, dibantu oleh Muhammad Faiz bin Abdul Rahman, Ifam Mirzal dan juga Nick Fazli. Okey, untuk isi kandungannya kita mempunyai peneluan. Yang kedua ialah sejarah institusi keuangan bukan bank di Malaysia. Kita akan menceritakan pasal zaman awal dan juga zaman kontemporari. Dan seterusnya fungsi institusi keuangan bukan bank di Malaysia, sumbangan institusi keuangan bukan bank di Malaysia. Seterusnya, topik yang paling kita memperincikan ialah institusi keuangan bukan bank di Malaysia yang terdiri daripada Al-Rahnu, Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Koperasi dan juga BSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Abdul Rahman dan sekarang saya akan membentangkan tentang sejarah institusi kewangan bukan bank di Malaysia. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan institusi kewangan ini? Institusi kewangan merupakan satu badan atau organisasi yang mengumpulkan wang daripada unit lebihan. Jadi, siapa pula yang dimaksudkan dengan unit lebihan ini? Unit lebihan ini terdiri daripada orang ramai dan firma perniagaan. Jadi, bagaimana pula institusi kewangan ini mendapatkan keuntungan? Institusi kewangan ini meminjamkan wang yang telah dikumpulkan sebelum ini dan memberikan wang tersebut sebagai pinjaman kepada unit kewangan atau orang yang memerlukan. Terdapat beberapa pecahan di dalam institusi kewangan, iaitu yang pertama institusi bank yang terdiri daripada bank perdagangan dan bank pusat. Seterusnya merupakan institusi kewangan Islam, iaitu bank Islam, bank muamalat, takaful dan baitul mal. Dan yang ketiga pula ialah institusi kewangan bukan bank yang terdiri daripada institusi tabungan, institusi pembiayaan pembangunan dan institusi pengantara kewangan yang lain. Institusi kewangan bukan bank pada zaman awal ditugaskan untuk mengkreditkan pengguna yang merangkumi pembiayaan perumahan, pembiayaan sewa beli, pembiayaan pajakan, pendiskaunan blok dan pinjaman bercagar. Selain itu, institusi kewangan juga dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia atau BNM untuk menerima deposit tabungan dan deposit tabungan tetap, tetapi tidak boleh menawarkan kemudahan akaun semasa yang boleh mengeluarkan cek kepada orang awam. Selain itu, institusi kewangan bukan bank juga tidak boleh dibenarkan untuk mengeluarkan draft bank dan mendiskaunkan bil-bil pertukaran seperti yang boleh dilakukan oleh bank perdagangan. Akhir sekali, institusi kewangan bukan bank menjadi satu institusi pengambilan deposit yang utama di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nick Fazli bin Hanafi. Saya akan membentangkan tentang fungsi institusi kewangan bukan bank di Malaysia. Fungsi utama bagi institusi kewangan bukan bank di negara Malaysia ialah mereka menerima deposit. Sebagai contoh, mereka menerima deposit daripada akaun tabungan dan akaun tetap premium. Selain itu, mereka juga menerima deposit melalui akaun simpanan tabung haji serta caruman daripada pekerja melalui KWSP. Seterusnya, mereka juga menggalakkan tabungan serta menyediakan perkhidmatan simpanan wang yang selamat dan menawarkan pulangan yang menguntungkan kepada sesiapa sahaja yang menabung dengan mereka. Selain itu, mereka juga memudahkan pengeluaran dan pembayaran, iaitu dengan menyediakan bilangan cawangan yang banyak di seluruh negara. Seterusnya, memberikan perlindungan hayat dan harta benda kepada masyarakat. Mereka juga menggalakkan pelabur dan menyediakan pinjaman kepada masyarakat yang melaksanakan pelbagai projek pelaburan serta menyalurkan tabungan untuk pelabur.
akhir sekali mereka menjadi sumber kewangan kepada pasaran modal negara serta menjadi sumber kewangan kepada sektor kerajaan dan sektor swasta. Ini akan menjamin kemajuan negara kita. Antara sumbangan institusi kewangan bukan bank ialah ia telah menggalakkan pelaburan dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua, ia telah membiayai projek-projek pelaburan dan pembangunan negara Malaysia. Yang ketiga pula ialah institusi-institusi ini telah mengurangkan kadar pengangguran dengan memberikan peluang pekerjaan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, tajuk kita yang seterusnya ialah Ar-Rahnu. Definisi bagi Ar-Rahnu ialah Ar-Rahnu merupakan sistem gadaian untuk mendapatkan wang. Seperti yang kita tahu, pajak gadai ialah tempat meminjam wang dengan menyerahkan sesuatu sebagai barang gadai atau cagaran. Okey, seterusnya ialah peranan. Peranan kedai-kedai pajak adalah untuk memberi pinjam wang tunai ke atas barang gadaian bagi tempoh 6 bulan dengan faedah 2%. Selain itu, apabila seseorang kesutukan wang, mereka juga boleh menggadaikan barang kemas di kedai pajak gadai untuk mendapatkan pinjaman wang. Ini juga dapat mengelakkan masyarakat daripada terpaksa berhutang dengan ahlong dan macam-macam lagi sindiket pinjaman wang tanpa lesen di Malaysia. Seterusnya, produk dan perkhidmatan. Di Malaysia, Akta Pajak Gadai 1972 telah diluluskan dengan menyeragamkan undang-undang tentang pajak gadai di seluruh negara. Selain itu, menurut Akta Pemegang Pajak Gadai 1972, pinjaman yang boleh diperoleh daripada pajak gadai tidak boleh melebihi RM10,000. Perkhidmatan pajak gadai ini bergantung kepada terma dan syarat tertentu. Sebagai contoh, barang gadaian perlu ditepus balik mengikut tarikh dan tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua pemajak gadai dan pemegang pajak gadai. Selain itu, tempoh gadaian biasanya selama 6 bulan, tetapi gadaian juga boleh ditebus bila-bila masa. Seterusnya, sekiranya tidak dapat menebus gadaian sebelum tempoh tamat, pemajak gadai boleh memohon agar tempoh masa pajak gadai dipanjangkan tidak boleh melebihi 3 bulan. Sekiranya pemajak gadai gagal menebus sebelum tamat tempoh, barang gadaian boleh dilupuskan. Sebagai contoh, pinjamannya kurang daripada RM200, barang yang digadai akan menjadi milik pemegang pajak gadai secara automatik. Selain itu, contoh yang kedua ialah jika pinjamannya melebihi RM200, maka pajakan tersebut hanya boleh dilupuskan melalui lelongan awam dan oleh pelelong berlesen sahaja. Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB). Bermula dengan sedikit sejarah dan latar belakang, ianya ditubuhkan pada 28 November 1973, mula beroperasi pada 8 Jun 1974, dan pada peringkat awal mereka hanya melebihkan fokus kepada pembangunan ekonomi di kalangan orang-orang Bumiputera. Namun pada tahun 1998, bank ini telah mula beralih fokus kepada projek-projek kerajaan. Dan akhirnya pada 2002, mereka menyediakan khidmat nasihat kepada syarikat-syarikat. Peranan utama. Mereka berperanan sebagai badan keuangan yang membantu usahawan Bumiputera dengan menyediakan segala kemudahan kredit sama ada jangka panjang ataupun jangka sederhana, dan mereka juga menyediakan kemudahan pembiayaan lain seperti beasiswa yang berpandukan prinsip-prinsip konvensional dan perniagaan keuangan Islam. Beralih kepada produk dan perkhidmatan. Yang pertama, infrastruktur. Mereka membina jalan dan lebuh raya. Sebagai contoh, mereka membina jalan-jalan bertol
jalan persekutuan, jalan biasa dan jalan-jalan di bandar serta juga jambatan. Bagi komuniti sosial dan perkhidmatan, mereka membina dewan serbaguna, dewan orang ramai, balai raya dan juga pusat kesihatan. Mereka turut menyediakan khidmat saringan kesihatan secara percuma kepada orang awam. Pelabuhan, mereka membina jeti kecil di kawasan pedalaman dan juga mereka membina jeti-jeti besar untuk kegunaan pelancongan. Mereka turut membina kemudahan di pelabuhan seperti penempatan, peralatan dan mesin seperti kren dan kontena. Mereka turut menyediakan kemudahan penyimpanan ataupun gudang logistik. Maritim, kapal, mereka menyediakan khidmat segala jenis kapal kargo. Mereka turut menyediakan kerja-kerja baik pulih seperti menyediakan jurutera dan peralatan. Selain itu, mereka juga turut menerima tempahan kapal dan akan dibina di dalam negara. Teknologi moden. Bagi teknologi moden, mereka menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan melalui pelbagai bidang sebagai contoh farmasi, kejuruteraan elektrik dan mekanikal, aero angkasa dan produk berkaitan oil and gas, konservasi alam sekitar. Mereka juga terlibat dalam aktiviti pengawasan pencemaran dan juga mereka terlibat dalam aktiviti menghasilkan tenaga semula jadi seperti pembinaan empangan dan kincir angin. ICT, mereka berfungsi menyediakan jaringan telekomunikasi terutamanya kepada kawasan pedalaman. Oil and gas offshore, mereka memberikan khidmat latihan kepada operator baru. Selain itu, mereka juga bertanggungjawab menampung kos pembinaan dan penjagaan platform cari gali. Logistik offshore, bagi khidmat logistik, mereka menyediakan segala peralatan seperti bot, pengangkutan dan helikopter. Korang pernah tak bekerja? Mesti korang semua pernah bekerja kan? Jadi korang pernah terfikir tak gaji yang korang dapat tak sama macam apa yang gaji yang ditawarkan pada awal bulan. Contohnya, gaji yang ditawarkan pada waktu korang mula-mula nak bekerja tu ialah 1,500, tapi akhir sekali korang hanya dapat katakan dalam 1,000 je. Mana pergi lagi 500 tu? Itulah gunanya kumpulan wang simpanan pekerja ataupun lebih dikenali sebagai KWSP. Jadi, apa tu KWSP? KWSP ataupun kumpulan wang simpanan pekerja merupakan satu institusi kewangan milik kerajaan yang mengendalikan skim simpanan wajib bagi setiap pekerja sektor awam maupun sektor swasta bermula daripada usia 14 tahun sehingga 75 tahun. KWSP ni dah lama ke ada? Ya, KWSP ini telah ditubuhkan pada tahun 1951 dan telah selaras dengan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja tahun 1991 yang telah mewajibkan semua majikan untuk membuat caruman bagi pekerja mereka yang diupah mengikut perjanjian. Caruman bulanan bagi ahli ini akan dilaburkan melalui beberapa instrumen perkewangan yang telah diluluskan untuk menghasilkan pendapatan. Instrumen tersebut termasuklah sekuriti kerajaan, bond dan pinjaman, saham, harta tanah dan instrumen pasaran wang. Bagi pekerja yang bergaji 5,000 dan ke bawah, kadar caruman yang akan dibuat ialah sebanyak 11% dan 13% daripada majikan. Maksudnya, daripada katakan gaji saya 5,000 dan 5,000 itu akan ditolak dengan 11% daripada gaji saya dan 13% akan diberikan oleh majikan. Bagi pekerja yang menerima gaji melebihi 5,000, kadar caruman mereka adalah sebanyak 11%, manakala caruman oleh majikan hanyalah 12%. Antara peranan KWSP ialah ia menjaga keselamatan sosial para pesara. Selain itu, ia juga telah memastikan simpanan yang dibuat oleh ahlinya selamat dan dijamin oleh bank negara. Ini kita tak adalah jangan kena scam macam Macau scam tu ya.
Okey, yang ketiga ialah ia menjadi satu sumber utama pinjaman dalam negara kepada kerajaan persekutuan. Dan akhir sekali, ia menjaga kebajikan keluarga dan ahli para pencarum sekiranya berlaku kematian. Tak semua bayaran yang wajib dikenakan caruman, tetapi ada beberapa item yang wajib dikenakan caruman, seperti gaji, bonus, allowance, komisen, upah bagi cuti belajar, upah bagi cuti bersalin, tunggakan upah, insentif, bayaran bagi cuti rehat, bayaran bagi kontrak bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan atau sebaliknya, dan upah bagi cuti separuh gaji. Tetapi terdapat juga bayaran yang dikecualikan daripada caruman, seperti cas perkhidmatan, bayaran lebih masa, ganjaran, faedah persaraan, bayaran sebagai ganti notis penamatan perkhidmatan, mana-mana allowance perjalanan, faedah pengurangan pekerja. Antara produk dan perkhidmatan KWSP ialah gaji bulanan para pencarum akan dikreditkan dan akan dimasukkan ke dalam akaun KWSP mereka secara automatik setiap bulan. Katakan gaji itu akan dipotong setiap bulan je, jadi kita tak payah nak masukkan secara manual. KWSP ini menawarkan perkhidmatan pelaburan yang mendatangkan pulangan keuntungan untuk digunakan semasa pencen. Sekian, terima kasih. Koperasi Suruhanjaya Koperasi Malaysia bermula dengan sedikit sejarah dan latar belakang. Ianya sudah mula diwujudkan pada tahun 1922 oleh British, namun pada peringkat awal berfungsi sebagai mendaftar syarikat bekerjasama. Fungsi adalah untuk menggalakkan serta mengekalkan kestabilan sektor-sektor koperasi, menggalakkan, mempromosi dan membantu pembangunan koperasi dan sektor koperasi agar lebih kukuh, teratuk, memegang amanah bagi menguruskan segala urusan skim pembiayaan yang berasaskan Islam dan juga mudahan kredit yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia, menjadi penasihat kepada Menteri dalam perkara berkaitan koperasi. Produk dan perkhidmatan, mereka menyediakan produk dan perkhidmatan bagi kepada dua, iaitu pinjaman bercagar dan juga pinjaman tidak bercagar. Bagi pinjaman bercagar, peminjam haruslah bersetuju untuk mencagarkan hartanya seperti rumah untuk mendapatkan pinjaman. Namun, mereka berisiko kehilangan harta jika mereka gagal untuk membayar pinjaman mereka. Bagi pinjaman tidak bercagar, tiada apa-apa cagaran diperlukan bagi mendapatkan pinjaman, tetapi jumlah pinjaman yang ditetapkan adalah tidak besar, dan ini juga dibahagi kepada banyak pakej. Sebagai contoh, pakej pinjaman kecemasan dan peribadi. Okey, masuki pada topik saya, iaitu institusi kewangan bukan bank di Malaysia, iaitu yang kelima, yang terakhir, iaitu Bank Simpanan Nasional. Okay, di sini saya akan terangkan di mana definisi BSN dan juga peranan dan juga produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh BSN. Okey, memasuki pada topik yang seterusnya, iaitu definisi BSN. BSN merupakan sebuah institusi keuangan yang telah ditubuhkan pada 1 Disember 1974 yang dikategorikan sebagai sebuah badan berkadun di bawah Kementerian Keuangan. Penubuhan Bank Simpanan Nasional adalah untuk menggalakkan tabiat rakyat Malaysia untuk menyimpan dan berjimat cermat kepada terutamanya golongan awam. BSN ini juga merupakan sebuah institusi keuangan yang amat memfokuskan kepada sektor perbankan runcit dan pembiayaan perseorangan. Golongan yang diutamakan ialah golongan penyimpan kecil serta golongan yang menyokong agenda pembiayaan inklusif. Okey, untuk topik yang seterusnya, iaitu topik peranan BSN. BSN menyediakan saluran untuk proses penyimpanan wang kepada orang awam yang pernah menetap di Malaysia ataupun yang sedang menetap di Malaysia. BSN juga berperanan memberi pinjaman kepada pemegang akaun BSN
untuk melakukan sebarang pinjaman seperti pinjaman pembiayaan kenderaan ataupun pembiayaan rumah. BSN juga menawarkan kepada pengguna untuk menyimpan di dalam akaun simpanan ataupun akaun tetap. Antara peranan BSN yang lain ialah BSN menawarkan kad kredit kepada pengguna yang ingin menggunakan perkhidmatan kad kredit. Kad kredit juga sekarang ini tidak sering lagi kepada setiap pengguna di Malaysia kerana kad kredit mempunyai kelebihannya sendiri dan kad kredit BSN mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Kad kredit BSN boleh digunakan untuk membeli barang keperluan maupun kehendak dengan kadar butan tapi wajib dibayar pada tarikh yang telah ditetapkan. Kad kredit BSN mempunyai kelainan daripada kad kredit yang lain kerana kad kredit BSN menawarkan kemudahan pemindahan baki di mana pemegang kad dibenarkan melakukan pemindahan secara penuh ataupun sebahagian baki tertunggak dari akaun kad kredit daripada pelbagai bank yang terdapat di Malaysia ke dalam akaun kredit BSN. Contoh kad kredit yang ditawarkan oleh BSN ialah kad Visa Klasik dan juga kad Visa Emas. BSN juga menjadikan perkhidmatan perbankan Islam iaitu akaun simpanan Wadiah untuk para pengguna akaun BSN. Wadiah yang berkonsepkan BSN dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana yang mengamalkan sistem perbankan Islam. Hal ini kerana BSN juga ingin menerapkan nilai keuangan yang telah ditetapkan oleh agama Islam supaya lebih ramai dengan agama Islam mempercayai sistem perbankan BSN. BSN juga merupakan sebuah institusi di mana mereka menggunakan dana bank untuk melakukan pelaburan termasuk membiayai pembangunan ekonomi negara. Ini telah menunjukkan bahawa BSN juga bukan sahaja menggunakan dana mereka untuk keperluan rakyat Malaysia tapi juga untuk pembangunan ekonomi negara Malaysia juga. Okay, memasuki topik akhir dalam subtopik BSN iaitu produk dan perkhidmatan yang telah ditawarkan oleh BSN. Antara produk dan perkhidmatan yang telah ditawarkan oleh BSN, pertama ialah akaun giro BSN, kad kredit BSN, CJ simpanan premium, skim galakan simpanan pelajar, mikro keuangan teman niaga dan juga akaun sedar BSN. Untuk akaun giro BSN, dia menawarkan nisbah perkongsian keuntungan iaitu nisbah perkongsian keuntungan adalah berdasarkan nisbah semasa dan kadar keuntungan adalah dari keuntungan sebenar dan akan berubah dari masa ke semasa. Kad kredit pula ialah merupakan satu bentuk pembiayaan yang mudah diluluskan di mana-mana premis yang besar ataupun di mana-mana tempat yang menawarkan kad kredit. CJ SSP BSN ataupun CJ simpanan premium BSN telah diperkenalkan oleh BSN pada waktu 1970-an yang lalu. SSP BSN memberi pelbagai hadiah yang lumayan seperti kereta dan berbagai lagi untuk pada pengguna CJ simpanan premium. Okey, untuk yang seterusnya kita mempunyai ialah skim galakan simpanan pelajar. Skim galakan simpanan pelajar merupakan skim simpanan dalam format pertandingan menggalakkan pelajar sekolah rendah dan menengah kebangsaan untuk menyimpan dan mengambil bahagian. Ahli BSN juga layak mengambil bahagian dalam pertandingan ini yang menawarkan hadiah istimewa kepada semua kontestan. Mikro keuangan teman niaga merupakan pembiayaan perniagaan. Manakala untuk BSN sedar merupakan kontrak 24 bulan yang menawarkan pulangan dan bonus yang hebat sehingga 30% atas faedah. BSN sedar juga memulakan simpanan yang minimum sebanyak RM50.